program bersama dengan Pesona di Zahra masih lagi bertemankan yang bagi Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat kita. Alhamdulillah. Ada pertemuan untuk tahun baru ni. Saya kira ini kali pertama untuk tahun 2016. Berketirai untuk tahun baru. Mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan Ustaz. Serahkan Ustaz untuk mukadimah dan juga penyampaian tajuk kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Dirahmati Allah, DJ Kak Fairuz. So saya kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi, abang-abang, kak-kak dan adik-adik yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ni dapat sama-sama kita bersama-sama dalam perkongsian kita. Dan insya-Allah pagi ni saya nak kongsikan mengenai tuah dan azam baru. Kita baru masuk 2016 dan mungkin ada azam baru ataupun berusaha melaksanakan azam tahun-tahun lepas kan? ataupun kita mungkin tercari-cari lagi apa azam baru. Okay? Tapi kita nak cerita sikit mengenai tuah dan azam baru. Okey. Saya nak mulakan dengan sedikit kisah rakyat. Maknanya saya mulakan dengan satu kisah rakyat lah. Orang tua-tua kita cerita dulu. Ada satu ketika dahulu ada satu orang, dia ni memang apa yang dibuat banyak tak jadi. Okey, dia usaha buat itu tak jadi, buat ini tak berjaya, buat ini susah. Sampai dia beritahu kat orang, dia kata, kau ni perlukan jugalah pertolongan sambil-sambil kau doa, mintalah orang-orang alim berdoa jugalah. Okey, kau pergi dekat satu bukit sana tu, dekat situ tu ada satu orang alim sana tu. Biasanya orang kata kalau berdoa sama-sama dengan dia tu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikanlah. Kadang-kadang doa kita pun bagus, doa sama-sama pun bagus juga. So jadi dia pun pergi. Satu pagi tu dia pun start mula berjalan. Mula masuk hutan untuk pergi ke atas bukit ini. Yang pertama ditemui adalah seekor singa. Ini cerita rakyat. Ini cerita rakyat tau. Ini bukan rawi ke Israeliat ke apa, bukan. Ini cerita rakyat. Okay. Saya nak kaitkan dengan tajuk kita ni, kita cerita biar kita nampak. Okey. Dia jumpa dengan seekor singa. Singa ni sedang bermurung. Murung singa ni. Dia pun bertanya kepada singa ni. Dia kata, wahai singa. Cerita rakyat. Singa baru bercakap. Kata, kenapa kau bermurung wahai singa? Apa kata singa ni? Tuan, aku ni sejak beberapa tahun aku tak pernah makan kenyang. Aku makan tak pernah kenyang. Tak pernah kenyang. Aku tak tahulah apa nasib aku ni. Maka singa ni pun menyapa dia, tuan mau ke mana? Oh, aku pun sama juga. Aku pun tak tahu apa nasib aku. Aku ni maknanya buat benda ni tak berjaya, buat benda ni tak berjaya. So aku nak naik atas gunung ni, ada satu orang alim, aku minta tolong doa dan minta nasihat lah. Okey, singa ni pun kata, tuan, boleh tak sampaikan pesanan aku pada orang alim ni, doakan juga dan minta nasihat juga mengenai diri aku ni, keadaan aku ni. Okey. Maka dia pun berjalan lagi. Dia bertemu dengan satu orang perempuan, anak seorang yang sangat berharta, dekat tengah-tengah perjalanan tu kan. Orang perempuan ni tengah bersedih. Dia pun bertanya, wahai cik, kenapa cik sedang bersedih? Dia kata, aku ni sebenarnya adalah satu orang anak tunggal kesayangan ibu dan ayah aku. Okey, ibu ayah aku adalah seorang yang sangat berharta. Aku perlukan suatu orang suami yang nak jaga aku, nak bantu aku, sebab aku ni orang perempuan. Dan aku memang lafaz aku, kalau andai kata dia berkahwin dengan aku, seluruh harta aku ni aku bagi kat dia. Itu lafaz aku lah. Aku sedih, aku tak jumpa lagi aku punya calon ni kan. Dia kata, tuan nak ke mana? Dia kata, aku pun tak tahulah nasib aku. Aku buat tu tak berjaya, buat ni tak berjaya. Dia kata, tu, aku nak pergi dekat atas gunung tu, katanya ada orang alim yang boleh tolong doakan dan tolong bagi nasihat. Maka perempuan ni pun berkata, wahai tuan, tolong tanyakan orang alim dan minta nasihat bagi aku juga. Boleh. So jadi dia pun naik lagi. Dalam pertengahan jalan yang ketiga ni, dia bertemu dengan satu orang puteri raja. Okey, puteri raja ni sedang bermurung. Daripada keadaan pakaiannya, daripada pakaian orang-orang yang ada sekelilingnya, dia dapat mengagak bahawa ini adalah puteri raja. Dia pun berkata, wahai puteri, saya
maknanya rasa awak ni putera raja betul. Kenapa Tuan Puteri bermurung? Dia kata, aku ni baru kematian ayahanda aku, raja di satu negeri ni dan ayahanda ni aku adik-beradik lelaki tak ada. So aku anak perempuan yang sulung. So jadi maknanya akulah yang akan memerintah negeri ini. Jadi aku memerlukan satu orang suami untuk aku maknanya bersama-sama aku, dan dia akan jadi raja untuk merintah negeri ini. Jadi aku cari tak ada siapa yang sesuai. Kan? Dan itu, Tuan mau ke mana? Aku mau pergi jumpa orang alim di atas ni, minta doa dan minta nasihat mengenai hal diri aku yang buat tu tak berjaya, buat ni tak berjaya. Kan? So jadi, kalau begitu wahai Tuan, boleh tak Tuan mintakan doa dan tanyakan, nasihatkan saya juga. Maka insyaAllah dia pun naik atau berjalan dalam beberapa ketika, beberapa hari sampailah dia di atas, bertemulah dengan orang alim ini. Macam ceritanya. Sampai di atas tu dia bertanya kepada orang alim ini, wahai Tuan, aku ni bagian orang alim ni bernasihat, engkau sama-sama aku, mari kita sama-sama solat, sama-sama kita solat hajat, sama-sama kita bermunajat Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku doakan. Sama-sama. Kemudian orang alim pun membimbing dia begini. Dalam waktu yang sama dia tanyakan, ada puteri raja tu, dia hal dia bagian dan orang alim ni juga memberi nasihat bagian. Ada satu orang maknanya anak perempuan orang kaya, dia bagian macam bagaimana keadaan dia? Begini nasihat dia. Satu lagi aku jumpa satu ekor singa, kan, dia dalam keadaan yang memang sangat sedih, kan, dalam keadaan dia tu. Bagaimana keadaan dia? Orang alim pun nasihat. Dalam beberapa ketika bersama orang alim ni pun, dia pun okeylah, terima kasih, InsyaAllah aku punya nasib, aku punya tuah ni InsyaAllah sedang menunggu aku di bawah dengan orang alim dan juga puan-puan dan orang alim ini, kan. Maka dia pun turun. Pertama sekali dia jumpa puteri raja tu. Dia kata, wahai Tuan Puteri, aku alhamdulillah ada orang alim sudah doakan, nasib dan tuah aku sedang menunggu aku di bawah sana, InsyaAllah. Jadi aku akan buat apa yang orang alim tu cadangkan, kan, maknanya akan ada tuah ketika aku turun dan sebagainya. Tapi bagaimana keadaan aku, kata puteri raja itu? Kau kena mencari satu orang suami, satu orang lelaki untuk jadi raja, kan, yang keadaannya dia adalah orang yang bersungguh-sungguh, kan, dan orangnya memang bagian-bagian lah. Maka puteri raja itu merenung pada lelaki pemuda ini. Dia kata, kalau begitu seperti mana yang orang alim ni sebutkan, aku rasa ciri-ciri itu ada pada engkau. Kan? Mahu tak engkau kahwin dengan aku dan tolong aku menjaga negeri aku? Kau akan jadi raja di negeri aku ni. Maka pemuda dia kata, tak boleh, sebab aku ada tuah aku. Orang alim ni kata ada tuah dia. Tu tak boleh. Maka puteri raja ni kata, tak, aku rasa engkau tak apa. So terima kasih. Dia pun beredar. Kemudian turun jumpa dengan perempuan yang anak gadis orang kaya yang meninggal suami ayah dia ni. Dia kata, alhamdulillah orang alim terdoakan aku dan tuah aku sedang menunggu aku sebenarnya. Kan? Bagaimana keadaan aku, kata perempuan ini. Keadaan kau juga nasihatnya begini, kau kena cari seorang suami, kan, begini caranya, keadaannya begini, ciri-cirinya. Perempuan ini melihat pemuda ini, dia kata, wahai Tuan, aku lihat apa orang alim kata, ciri-cirinya itu dia adalah diri kau ni. Tak boleh. Aku ni ada tuah aku, nasib aku sedang menunggu aku ni. Ya ke? Tak boleh. Sedih perempuan ni. Tak apa. Itulah nasihat apa orang alim ni. Dia pun turun, kan. Last kali dia jumpa dengan singa ini, kan. Maka dia cerita, aku alhamdulillah dia doakan oleh orang alim. Orang alim ni kata, alhamdulillah tuah aku ada. Dan maknanya alhamdulillah aku sedang menuju apa yang aku katakan. Kenal singa ni berkata, bagaimana keadaan aku dan apa kata orang alim ini? Orang alim berkata, keadaan kau ni adalah kau kena makan, kau ni memang tak lapar, kau ni memang tak kenyang-kenyang. Kau kena makan satu orang yang bodoh, baru kau akan kenyang. Singa ni tengok dia, bagaimana keadaanmu? Dia ceritakan bertemu dengan puteri raja, bertemu dengan orang perempuan yang berharta itu, dan dia menolak untuk menjadi suami kepada kedua-dua ini. Dan singa itu mengatakan, aku rasa orang yang bodoh ni adalah engkau lah. Singa tu cakap. Dan singa tu pun makan kenyang, faham orang ini. Ini cerita rakyat. Tapi orang-orang tua kita apabila menceritakan sesuatu sebenarnya dengan bahasa yang halus. Apa benda dia? Sebenarnya ibu-ibu ayah saya yang saya doakan dan kebaikan sekalian, kita hidup kita ni kadang-kala tuah kita ni ada di sekeliling kita, tetapi kita tidak merasai itu sebagai tuah kita. Sebab apa? Diri kita mempunyai sifat tamak dan sifat tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kita tak rasa. Hari ni kita rasa macam aku tak ada kerja yang bagus dan sebagainya. Sedangkan kita ni adalah ada kerja yang bagus dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin sekarang tengah diuji dengan kerja pun tak ada dan sebagainya. Tapi kita oleh kerana kita tidak rasa bersyukur itu, kita tak rasa tuah itu bersama kita, kita sentiasa akan rasa tak cukup, kita akan rasa memberontak, kita akan rasa sentiasa hati kita ni akan maknanya menyatakan kekurangan, dan kita bekerja dalam keadaan yang memang tak senang hati. Rasa kekurangan itu dan sebagainya. Kan? Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita seorang isteri. Berapa ramai hari ini kita melihat isteri orang lain lebih baik daripada isteri kita. Kadang-kadang isteri kita tu kuat membebel contohnya, tapi dengan dia kuat membebel tu menyebabkan kita rajin bekerja dan kita berjaya dalam hidup kita. Sebab kalau tidak, kita jatuh jam Selasa, tidur daripada pagi sampai petang. Tapi dengan membebelnya itu, kita kata bising lah, keluar. Kita bekerja dan kita berjaya. Dan kadang-kadang dengan doa isteri yang begitu kita berjaya. Sebab kadang-kadang kejayaan kita bukan sebab kita. Ada orang yang mendoakan sekiranya kita ikhlas hatinya daripada isteri kita mungkin. Hari ini mungkin kita sebagai seorang isteri kita berjaya kerana laluan yang suami kita bagi. Suami kita suka tengok kita ni maju. Dan akhirnya kita kata suami tak boleh pakai lah kan, macam tak kelas lah, macam rendah lah, kita makin maju. Tapi laluan itu diberi oleh suami kita. Kan? Suami kita mungkin seorang penjawat awam yang tinggi, dia yang tolong bawa kita, dia yang tolong jadi driver kita. Dia sanggup korbankan diri dia tu, dia punya potensi tu untuk bagi laluan pada kita tu. Kan? Tapi kadang-kadang bila sampai tahap kita rasa dia tidak berguna. Kan? Sebab apa? Kita lupa tuah itu. Okey. Jadi ibu-ibu ayah saya rahmatullah sekalian, kan, memang tuah ni atau nasib baik ni memang wujud. Okey, memang ada. Sebab itu orang Melayu kita ada menyatakan bahawa tuah ayam nampak di kaki. Okey, tuah manusia sambung tak? Siapa yang tahu? Tuah manusia siapa yang tahu? Ataupun tuah manusia dapat makan ayam. Tuah ayam dapat di kaki, tuah manusia dapat makan ayam. Okey. Jadi maknanya tuah tu memang ada. Okey. Dalam bahasa Arab dia, benda-benda tuah ni mana takdir yang baik. Okey. Dia sudah tauhid, daripada tauhid. Kita tak tahu nasib kita bagaimana. Saya tak tahu. Mudah-mudahan yang baik untuk diri saya, baik untuk akak, baik untuk kita sedang pendengar sekalian. Yang kita disuruh adalah berusaha. Satu, itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Banyak ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut perlu berusaha. Fakuli malu fasayarallahu amalakum. Kamu bekerjalah, Allah akan lihat pekerjaan kamu, wa rasuluh, dan rasul juga akan melihat, wal mukminun, orang mukmin juga akan melihat apa yang kamu buat. Buat. Sebab kita tak tahu daripada usaha kita tu manakah yang mendatangkan tuah. Manakah yang mendatangkan tuah daripada usaha-usaha kita tu. Kita tak tahu. Kita berbuat baik pada orang lain, kita tak tahu depan kita tu siapa. Kita tak tahu ke depan kita tu siapa. Kan? Kita tak tahu kita berbuat baik itu rupanya orang yang kita berbuat baik itu adalah orang yang besar, yang satu hari nanti akan membantu kita pula. Kita tak tahu. Itu tuah manusia, kita tak ada siapa yang tahu. Kita hari ini seorang ibu, kita lahirkan 5 anak kita, 8 anak kita, atau lebih daripada itu, atau kurang daripada itu. Kita tak tahu mana di antara anak-anak ini yang besok akan berbakti kepada kita, yang nasibnya baik. Kita suruh ajar dia ilmu, hari ini masukkan dia sekolah, belajar dia bagus-bagus, bagi pendidikan akhlak. Tapi tuah tak tahu apa keadaan dan nasib kita, tak tahu. Kan? So jadi bagi kita orang Islam, kan, kita perlu berusaha. Yang pertama tadi, kan. Yang keduanya, memang kita perlu minta takdir yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta takdir. Saya kan ibu-ibu ayah saya sekalian selalu kan menziarahi para tutuk guru, ulama-ulama di banyak negara, kan, termasuk di Palestin sendiri, kan. Saya kalau jumpa orang-orang alim ni, saya suka tanya amalan-amalan dia. Tuan, apakah amalan saya ni muda lagi kononnya lah, kan. Masa tu saya ni muda lagi, tuan. Saya panjang lagi mungkin kehidupan saya. Amin ya rabbal alamin. Saya minta panduan daripada tuan orang-orang alim ni. Apa? Antara dia ada benda yang diajar banyak amalan-amalan daripada Al-Quran dan sebagainya. Antara yang menarik adalah kaedah berdoa. Kan? Berdoalah, minta takdir yang baik. Bagaimana cara dia? Salin. Okey, meminta takdir yang baik, pertama sekali kita berdoalah dalam bahasa kita pun tak apa. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu dipuji pada setiap bahasa dan dipuja pada setiap masa. Kita dalam bahasa kita pun tak apa. Tetapi sejurus sahaja selepas kita berdoa, kita tutup dengan minta takdir yang baik. Apakah doa minta takdir yang baik? Hadis riwayat Muslim. Doa yang paling banyak Nabi baca di hidup Nabi. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup terus macam tu.
untuk minta takdir yang baik. Itu tuah yang Allah SWT kurniakan, yang tak ada siapa manusia pun tahu. Tak ada siapa manusia yang tahu. Kan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada siapa manusia tahu tuah kita ni. Kaki kita melangkah pada hari ini, apa nasib kita tak tahu. Berapa ramai orang ini hari ini pergi kerja, kan, pulang sebagai jenazah, kan, accident dan sebagainya, auzubillah. Mudah Allah lindung kita semua. Tapi maknanya itu perkara yang berlaku. Kita tak tahu. Tuah kita tak tahu. Keadaan kita tak tahu. Yang kita disuruh berusaha dan minta. Tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. So hari ni ibu-ibu ayah saya sekalian, tak percaya kan boleh cuba hari ni, ya. Tak percaya boleh cuba hari ni. Okey. Hari ni kejap lagi ni, cuba kita berniat, ya Allah ya Tuhanku, hari ni hari pertama anak aku sekolah, hari pertama aku mungkin masuk kerja setelah lama bercuti, kan. Aku kejap lagi, Allah, nak solat zuhur secara berjamaah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau betul kita ikhlas, kita tengok, walaupun lama kita tak dapat solat berjemaah, hari ni kalau kita minta macam tu, kejap lagi kita akan boleh solat berjemaah. Tak percaya boleh cuba try test. Jadi ibu-ibu saya sekalian, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ajar untuk kita minta. Sampai Nabi kata minta benda tinggi-tinggi pun tak apa. Idza sa'altallahul jannah fas'alillahil jannatal firdausi a'la. Kalau kamu minta pada Allah maknanya syurga, minta syurga yang paling tertinggi sekali, syurga firdaus yang paling tertinggi. Minta. Allah Subhanahu Wa Taala tidak lokek. Allah Subhanahu Wa Taala tidak, maknanya Maha Pemberi, Maha Penyayang. Kita kena minta. Allah tu Maha Memberi. Kita minta dengan takdir yang baik. Usaha dan minta. Hari ini dalam rumah tangga kita, apa pun keadaan suami kita, mungkin itu tuah kita tak tahu, kan. Kita hari ini tengok suami kita, alah pening kepala Ustaz, rasa cekik pada rasa cekik pada. Tapi mungkin suami kita tu memang orangnya memang kaki bola dulu, memang sembahyang pun tak jaga, ganas untuk macam brutal, kan, contoh kan. Kita ni memang lemah lembut, alhamdulillah. Baik, solatnya jaga, akhlaknya mak ayah kita jaga, kahwin kita dua ni, aduh pening, kita kena kejut suami jadi untuk sembahyang dan sebagainya. Kita kata, lah kenapa lah aku jodoh dengan dia. Kadang kita tanya, kan, rupa-rupanya tuahnya Allah nak bagi anak. Kita yang lembut, suami yang brutal macam tu, gabung berdua ni dapat anak yang hebat dan soleh. Bukan, ada juga orang hebat kadang-kadang, hebat tapi lembek, ada juga tau. Alhamdulillah dia bagus, dia jaga sembahyang tapi lembek, kan. Kita nak orang Islam tu, kan, dalam hadis Nabi sebutkan, mukmin yang hebat, mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kita mungkin lemah gemalai, lemah lembut, dan kita nak suami kita pun harapannya macam tu juga. Tapi Allah datang jodoh tu memang suami ganas main, kan, sembahyang pun tak jaga. Rupanya Allah nak kurniakan tuah tu pada anak. Yang suami tak tahu, entah sakit jantung umur 40 lebih dah jalan dah selamat, kan. Rupanya anak tu akan jaga kita. Kita tahu. Sebab itu hargai apa yang ada sekeliling kita dan minta pada Allah tuah itu, nasib yang baik, takdir yang baik. Kita cuba tengok doa yang sering disunnahkan kita baca ketika kita tawaf. Antara doa tu berbagai-bagai. 7 kali kita tawaf, semua doa tu berbagai-bagai dan berbeza, kecuali satu doa. Daripada Rukun Yamani ke Hajar Aswad, doa yang sama setiap kali kita bertawaf itu. Apa dia? Itulah doa minta takdir yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ibu ayah, bapak kakak yang saya doakan, yang saya sayangi sekalian, hari ini tahun baru, tuah dan azam baru. So kita bina azam, tapi kita minta juga tuah itu bersama kita. Maksud tuah itu bahasa Melayu, takdir yang baik itu bersama kita. So usaha. Jangan rasa lemah semangat, jangan rasa kita putus asa, kerana orang beriman itu tidak pernah berputus asa. Kak, ibu-ibu ayah saya sekalian, kan, ketika Salahuddin Al-Ayyubi dilahirkan, ayahnya pernah merasa sebagai manusia, kan, budak ni bawa sial. Sebab apa? Ketika Salahuddin Al-Ayyubi dilahirkan, ayah ni adalah satu orang yang kedudukan tinggi dalam tentera. Hari dia dilahirkan, hari ayah dia kena buang daripada tentera. Salahuddin Al-Ayyubi lahir dalam keadaan yang banyak penyakit, yang sampai orang kata macam dia ni mati kecil lah. Banyak sangat penyakit. Tapi orang beriman tidak begitu. Orang beriman tetap doa anak ini. Akhirnya siapakah Salahuddin Al-Ayyubi? Kerana dia adalah orang yang membuka Baitul Maqdis. Orang kedua selepas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda. Orang pertama Sayyidina Umar, orang kedua Salahuddin Al-Ayyubi. Seketika Baitul Maqdis itu ditawan oleh tentera salib, kan? Hampir 200 tahun peperangan tentera salib itu. Siapa tahu lahir bayi ini sakit dan sebagainya, sampai pernah terdetik ayahanda
kata anak ni bawa sial lah, tidak bawa tuah. Tapi siapa tahu rupanya itulah membawa tuah, bukan pada keluarganya semata-mata, tapi bukan pada bangsanya semata-mata, bukan kepada negaranya semata-mata, tapi kepada Islam itu dan kepada ummah itu. Kan? Kita tahu suami kita hari ni kita kata apalah, tak apa tahu tua-tua esok ataupun bagi tempoh sikit lagi, mungkin lagi 5 tahun dia jadi orang lebih hebat amalan daripada kita. Kita tak tahu. Manusia ni berubah-ubah. Itulah insan. Insan ni maknanya dia berubah-ubah. Manusia tu hati tu memang berubah-ubah. Allah boleh ubahkan arah yang lebih baik. Sayyidina Umar lebih ganas mungkin daripada suami kita. Sampai pernah tanam anak sendiri, bayangkan. Tanam anak sendiri, punya kering hati tu. Tapi ketika dia dia dapat Islam, dia dapat membela Islam luar biasa hebatnya. Sebab apa? Sebab tuah itu, nasib takdir yang baik itu didoakan oleh Nabi SAW. Jadi hari ini Ibu Asaskan berusaha hargai apa yang ada sekeliling kita, walaupun hanya benda kecil-kecil kan, walaupun hanya rumah kita yang buruk, walaupun kereta kita yang buruk, siapa tahu benda itu bawa tuah pada kita. Buruk-buruk tak pernah rosak kan. Elok je. Cuba kita jalan kadang-kadang BMW Mercedes tersadai tepi jalan kan. Okay. Motor kita buruk balik kampung, daripada Kuala Lumpur ke Negeri Sembilan berulang sampai 2 orang 3 anak tak pernah rosak. Siapa tahu rupanya anak tu besok jadi anak yang hebat satu hari. Kita tahu, Allahualam. Sebab tu hargai apa di sekeliling kita. Doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita orang beriman ni, kita sentiasa bergantung pada Allah SWT dan selalu minta pada Allah SWT. Dan Allah tidak pernah sia-siakan orang yang bergantung Allah SWT. Ya, saya. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Itu mukadimah kita untuk topik kita bicarakan dalam Pesona Zahra. Awal tadi dah pun kita mulakan dengan perkisahan cerita rakyat dan sebagainya. Dan juga kita akan lanjutkan bersama-sama dengan pendengar selepas ni perkongsian kita bersama yang bagi Ustaz Muhammad Abdullah Alamin. Jangan ke mana-mana. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, kami Al-Maulid. Teruskan setia bersama IKIM FM, pilihan utama anda. Terus setia bersama kami lanjutkan untuk bicara kita dalam Pesona Zahra bagi Ustaz Muhammad Abdullah menemani kita anda waktu ini, dan insyaAllah perkongsian kita masih lagi menyentuh tentang azam tahun baru, bagaimana nak mengekalkan azam, bagaimana nak membentuk azam kita pada masa akan datang. Akan dibekalkan pesanan-pesanan bersama dengan Ustaz hari ini, dan pun berkongsi 2 tips ataupun 2 perkara yang bakal kita dengarkan sambungannya selepas ini. Apapun tadi kita dah pun sentuh tentang berusaha untuk mencapai azam. Yang kedua, meminta takdir yang baik daripada Allah Subhanahu Taala. Lanjutkan bicara kita bersama dengan bagi Ustaz. Silakan Ustaz. Okey. Ibu-ibu ayah saya yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membina kehebatan Okey. Tetapi dalam waktu yang sama Nabi sering mengajarkan kepada kita, apa kata Nabi SAW? Inni u'allimuka kalimat, aku nak ajar kepada kamu beberapa kalimat, beberapa pengajaran-pengajaran. Okey. Ihfazillah yahfazka. Kamu jagalah hak-hak Allah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Maknanya menjaga keadaan kita ini. Okey. Kemudian Nabi meneruskan lagi, ihfazillah tajidhu tujahaka. Kamu jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dapati Allah sentiasa berada di hadapan kamu. Maksudnya Allah akan sentiasa membela kita.
Okey. Kemudian yang ketiganya, Nabi mengajarkan idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sesuatu benda, dulu kan minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan yang keempatnya, 4 benda Nabi ajar, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan pada Allah, minta pertolongan, dulu kan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ayah saya yang saya doakan dan kebaikan sekalian kan, kita disuruh untuk berusaha, tetapi yang menjayakan usaha kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengurniakan, mengizinkan segala usaha kita itu. Okey. So jadi hari ini kita berusaha, yang dalam waktu yang sama Allah kata dalam berusaha jangan tinggalkan hak Allah Subhanahu wa taala. Hari ni ibu-ibu ayah saya sekalian, kita dalam bekerja hari ni kan, ramai orang kata hari ni bebanan kerja tu makin bertambah dan sebagainya. Dalam waktu yang sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya jaga hak Allah, jaga sembahyang, jaga puasa kita, jaga kita zakat kita, jaga bersedekah kita. Okey, yang mungkin belum daftar lagi untuk pergi haji, daftar, sebab itu adalah rukun Islam. Jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Mana takdir yang baik akan bersama dengan kita. Itu pesanan azam baru untuk tahun baru. Jaga. Tahun ni siapa yang belum daftar haji pergi. Sebab kalau kita lihat hari ni, kalau baru daftar ni 2000 dekat 2080 boleh pergi. Tak ada umur tak kan? Daftarkan anak-anak kita, daftarkan. Hari ni kalau hari ni tiba-tiba kita dijemput Allah Subhanahu wa taala, paling kurang ada jawapan depan Allah. Ya Allah, aku nak pergi ni, dah daftar dah. Cuma tak ada kesempatan. Takdir kau dah habis. Maknanya kau dah jemput aku untuk pulang. Kan? Paling kurang ada jawapan. Kalau besok dekat akhirat, bayangkan kita usaha sana usaha sini, kau nak memenuhkan sebagai orang Islam, rukun Islam tu pun kau tak penuhkan, macam mana kita sebagai orang Islam tapi tak penuh rukun Islam itu. So apa kata Nabi SAW, bahawa ihfazillah yahfazkan. Kau jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kamu. Apa hak kita? Keperluan kita. Keperluan kita. Itu takdir yang baik. Hari ini kan, sebut saja tahun baru, kita perlu itu, perlu ini, perlu itu, perlu ini dan sebagainya. Itu Allah Subhanahu wa taala akan jaga, pelihara pada kita tu. Usaha kita Allah datangkan daripada sumber yang kita tidak jangka, kita tak sangka-sangka Allah datangkan benda itu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kau jaga hak Allah Subhanahu wa taala, takdir engkau tu Allah akan sentiasa berada di hadapan kamu. Maksudnya Allah sentiasa membela kita. Apa itu yang Allah sebut dalam Quran kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar bagi segala permasalahannya. Ibu-ibu, ayah, kakak yang saya doakan dan kebaikan sekalian kan, kita semua hidup ada permasalahan kan. Saya ada masalah, Kak Fairuz ada masalah, semua manusia ada masalah. Kesamaannya, masalah ni menyempitkan hati, itu kesamaan dia. Perbezaan dia adalah bentuk. Ada orang diuji kesihatan, ada orang diuji keuangan, ada orang diuji dengan fitnah dan sebagainya. Bentuk. Kesamaan dia menyempitkan hati. Tapi orang yang beriman, tajidhu tujahaka, Allah akan berada di hadapan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berada di hadapan. Itu tuah. Itulah nasib, itulah takdir yang baik. Allah menyertai segala usaha kita tu. Itu pesanan Nabi. Yang ketiga tadi, iza sa'alta fas'alillah. Minta dulu kan, minta pada Allah. Kita ni nak ada hajat. Okey, cara dia macam mana yang kita ajar tadi, bahawa doa bahasa Melayu pun tak apa, tutup Rabbana atina fid dunya hasanah, baru jumpa manusia. Jangan jumpa manusia dulu, sebab manusia yang kita jumpa itu juga mempunyai masalah yang berbagai-bagai. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita jumpa adik-beradik kita jumpa kawan kita, dia bukan nak bantu kita, dia makin memberatkan pemikiran kita. Aku dah cakap dah, kau degil tu. Tu rasa kau. Bukan nak tolong kita, malah dia cerita pula keaiban kita, kesusahan kita pada orang lain. Sekarang dah susah tu dia tu. Dulu action sangat, cerita pula kesusahan kita. Tapi kita minta pada Allah dulu, Allah akan gerakkan siapa nak jumpa, nak minta tu. Dulu kan minta pada Allah Subhanahu wa taala. Benda ni benda yang Allah sebut, benda yang Nabi sebut, bukan kita sebut, bukan tok guru kita sebut, bukan saya sebut. Apabila Allah yang sebut, apabila Nabi yang sebut, mana kita kena buat. Sebab kita, perjalanan kita, petanya tu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Petanya tu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dan yang keempat yang Nabi ajar tadi adalah idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, dulu kan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa hajat kita minta pertolongan kan. Kita boleh kadang-kadang minta dengan manusia roh, tapi minta kepada Allah. Ya Allah, tolonglah Tuhan, bantulah ya Allah kan. Aku nak buat macam mana? Tutup Rabbana atina fid dunya hasanah. Insya-Allah takdir yang baik itu ada bersama kita, tuah tu bersama kita. Terutama kita melangkah tahun baru ni. Kita kan melangkah tahun baru ni. So tahun baru ni adalah tahun yang maknanya azam baru,
semangat baru dan sebagainya. Jangan sampai-sampai kita ni maknanya kecewa, lemah semangat dan sebagainya. Allah akan ada bersama kita. Selagi mana ada kehidupan, selagi itulah juga ada keperluan yang akan dicukupkan Allah Subhanahu Wa Taala jika kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terima kasih Ustaz dan berkesempatan kita untuk raikan kemusykilan maupun perkongsian pada sahabat-sahabat kita bersama Facebook waktu ni. Cik Mak Reza Sumairi, Assalamualaikum Ustaz. Katanya kaitan tu ada di sekeliling kita. Adakah seseorang yang ada kerja yang baik tapi nak berhijrah untuk memulakan perniagaannya sendiri dikategorikan sebagai seorang yang tamak atau tak bersyukur atas nikmat yang telah dikurniakan olehnya sekarang ni? Katanya mohon pencerahan daripada Ustaz, silakan. Okey. Kita nak berhijrah benda-benda baik. Kita tak tahu tuah kita kan. Okey, minta kepada Allah, doa kan, doa istikharah, doa. Okey. Kadang-kadang apabila kita istikharah, datang jawapan tu dengan mimpi. Memang datang. Datang satu orang tu, kau kena ingat bekerja langkah. Contoh kan. Okay. Ataupun datang mungkin ada gambar-gambaran kita. Kadang-kadang benda tu kita tak tahu. Apa aku ni tak pernah mimpi kan. Kalau mimpi tu tak mesti tak pandai. Kerana kita semua akak semua mimpi tak kak? Mimpi juga. Okay, soalan kedua saya nak tanya. Kalau kakak semua mimpi kan, kalau mimpi akak ada warna ke tak? Ada warna? Ada warna. Tahu tak beza dia apa? Kalau mimpi ada warna, maknanya TV tu TV baru. Guraunya. Okey. Kalau mimpi tu tak putih, TV lama. Okey. Jadi maknanya kadang-kadang ada dah mimpi. Kadang-kadang tak mimpi. Tapi benda tu dipermudahkan bagi kita. Macam aku nak buat ni tapi mudah. Nak pindah kerja baru ni, lepas istikharah, isi borang terus dapat terima. Terus pemudah. Mana itu baik buat kita. Sebab itu bergantung pada Allah SWT. Tuah kita tak tahu, tuah manusia kita tak tahu. Kadang hari ni kita dibuang kerja, jangan sedih. Rupanya Allah sediakan kerja yang lebih baik bagi kita tu. Hari ni kadang-kadang kita diuji tu, jangan sedih. Allah sediakan benda tu untuk kita beralih ke tempat lain. Jadi tak dikatakan orang tamak, tapi kita berhati-hati dalam buat keputusan. So istikharah lah. Okey. Daripada pencari hidayah satu lagi, apakah jika kita dikatakan kita sekali berkurang dalam melakukan amalan seperti biasa kerana kesibukan dikirakan sebagai lalai, dan apakah jika ilmu kurang lambat bertambah juga dikirakan sebagai lalai? Ustaz, silakan. Okey. Amalan ni dia ada dua bentuk. Satu ibadah dia ada dua bentuk. Satu ibadah khusus, satu ibadah umum. Okey. Ibadah khusus sembahyang, baca Quran, puasa sunat, beriktikaf dan sebagainya. Itu ibadah khusus. Ibadah umum, kita bekerja harian daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang ataupun 6 petang. Untuk kita bekerja tu untuk mencari nafkah, itu dikata ibadah umum. Bukan bermakna kita tak buat ibadah khusus, kita tidak beribadah. Kita buat ibadah umum, kita bekerja pada hari ni, kita mencari nafkah, juga ibadah. Cumanya kadang-kadang orang apabila dia rasa dia tak buat ibadah khusus, itu maknanya dia tidak beribadah. Kan? Tapi janganlah ibadah khusus tu maksudnya yang wajib ditinggal, itu memang tak beribadah lah. Ini maksudnya benda sunat-sunat kan? Kita selesaikan benda-benda yang benda-benda yang wajib, yang sunat semaksimal mungkin kita cuba buat. Baki kita terpaksa bekerja. Apabila kita bekerja pukul 8 sampai pukul 5 petang, macam mana kita nak beriktikaf dekat masjid? Sebab iktikaf tu perlukan masa. So macam mana? Alah Ustaz, saya tak boleh beriktikaf lah, saya bekerja. Bekerja juga ibadah sebenarnya, dengan 3 syarat. 3 syarat. Pertama, niat kena betul. Okay. Yang keduanya, ketika bekerja itu, ketika kita buat ibadah umum itu, tidak meninggalkan ibadah khusus. Tidak meninggalkan puasa, tak tinggal pada bulan Ramadan, sembahyang tak tinggal. Kalau tak, dia tak jadi ibadah juga. Kan? Dan yang ketiganya, pelaksanaan kena betul. Cara kita buat kena betul. Jangan kita bekerja tapi bekerja benda-benda yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Mana benda-benda apa yang diharuskan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada pukul 8 kita bekerja, jaga 3 benda ni, sampai pukul 6 kita bekerja, Allah tulis pahala. So memang kita kan terasa macam aku tertinggal tentang ibadah, maksudnya ibadah khusus. Maknanya ibadah khusus yang sunat-sunat kan, yang wajib tak ada pilihan, kena buat. Tapi kita kena faham juga, kita bekerja cari nafkah jugalah ibadah. Wallah, sebab tu jangan rasa macam Allah tu Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih. Setiap keadaan Adam, hatta tidur pun dikira sebagai ibadah. 3 benda tu jaga. Dalam hadis Nabi sebut, naumus shaimin ibadatun. Nabi sebut tidur orang berpuasa juga dikira ibadah. Kalau jaga 3 benda tadi lah. Niat kena betul, tidak meninggalkan benda asas, iaitu rukun iman, rukun Islam, dan juga kaedah atau pelaksanaan kena betul.
Terima kasih Ustaz. Semoga menjawab persoalan pada sahabat kita sebentar tadi. Dan satu lagi terpanggil untuk saya kongsikan, juga ingin mendapat penjelasan daripada Ustaz. Ummu Hanis katanya berkenaan dengan seseorang akan berubah. Bagaimana berdepan dengan seseorang yang terdekat dengan kita, tak pernah berubah dari muda sampai ketua, suka mengumpat, tak pernah solat dan tak pernah bersyukur, sangat sukar untuk menjaga seseorang yang sedemikian. Okay, Ustaz boleh kongsi tips. Kalau Ummu Hanis boleh dengar ataupun boleh cari balik perkongsian kita pada tahun lepas, macam lama tahun lepas pada beberapa hari pada baru 3 hari kan. Tahun lepas saya ada ujung-ujung 2015, saya ada kongsikan satu tajuk pencetus niat. Okey, pencetus niat. Ada 6 pencetus niat ya. Cuba cari balik kan. 6 pencetus niat. Kita boleh tahu kenapa orang tu tak nak tinggalkan mengumpat dia. Kenapa orang itu tak nak maknanya bersembahyang. Kita boleh tahu sebab dia tak ada cetusan niat. Sebab setiap benda tu kena ada niat. Tapi niat di belakang niat tu ada pencetus niat. Kan? Okey. Saya bagi beberapa perkara daripada perkongsian kita lepas kan. Okey, kita tengok orang tu kena suka mengumpat. Kenapa dia suka mengumpat? Kenapa dia tak nak sembahyang? Kadang-kadang dia tak ada orang ingatkan dia. Sebab ada kadang-kadang pencetus niat itu kerana ingatan daripada orang lain. So kalau kita tahu dia tu peringkat kena ingatkan, kita kena suruh ingatkan dia. Sembahyang bang. Walaupun kata bebel je lah, tapi dia akan buat juga. Maksudnya dia jenis orang yang kena ingatkan. Tapi dah 40 tahun Ustaz, takkan nak kena ingatkan lagi kan. Dah jenis orang dia macam tu. Memang kena sabar je lah. Memang ada jenis orang yang umur 60 tahun pun kena ingatkan untuk sembahyang lagi. Bukan cucu, atuk. kena. Sebab jenis dia macam tu. So nanti insyaAllah boleh kita ulangkan saya ringkas pada masa-masa akan datang. Pencetus niat. Betul tajuk antara yang penting juga. Kenapa orang tu nak buat amalan dan kenapa orang tu tak nak buat amalan. Kita boleh faham. Dan kita tengok, kita boleh faham. Oh sebab ni atau sebab ni atau sebab itu. Itu kena cek balik Ustaz punya penyampaian kuliah lepas. Kuliah lepas. Alhamdulillah ada kesempatan kena cek balik. Dan juga untuk rakyat pendengar, insyaAllah kita akan kembali selepas ini. Apapun untuk bersama dengan pendengar, kiranya waktu ni ada kesempatan bakal kita raikan Facebook satu lagi sebab masa yang tak mengizinkan, berkaitan dengan soalan Irha Desni Haris. Pendapat Ustaz nak nasihat orang tu, Ustaz saya tak solat, time waktu solat disuruh anak-anaknya yang solat. Macam mana nak buat tu? Katanya kalau kita nasihatkan dia dikatakan derhaka. Sukar untuk tangani masalah ni. Silakan Ustaz. 3 perkara kalau kita sebut kepada ayah kita ataupun ibu kita ataupun suami kita, tidak dikatakan kita derhaka. 3 perkara 3 perkara. Yang pertama, berakidah. Berakidah kalau kita sebut kan, tapi dibacakan juga ada surah adab cara menyebut kan. Mak, jangan pakai tangkal tu mak. Kau cebok kau dengan tangkal ni lah mak berjaya sekolahkan kau kan. Kau nak jadi anak derhaka ke? Kita sebutkan tak jadi anak derhaka. Mak, kita bergantung pada Allah, bukan tangkal tu mak kan. Tak dikatakan derhaka. Walaupun mak kata derhaka kau tak. Walaupun suami kata derhaka kau, keris bang, keris tu bang, janganlah bergantung pada cincin lah apa semua kan. Tak dikatakan derhaka. Yang pertama dalam bab akidah. Okay. Yang keduanya bab hukum hakam, tak dikatakan derhaka. Mak, kenapa mak tak puasa mak? Kau sibuk apa? Contoh kan. Derhaka kau, tak dikatakan derhaka. Kan? Kita cakap kat suami kita, bang semayang bang. Sibuk je. Awak tu semayang-semayang, kalau tak taat kat saya tak masuk surga pun. Suami kita cakap kan. Tapi tak derhaka kita kata kat suami kita sebab bab hukum hakam. Dan yang ketiganya bab akhlak Islamiah yang melanggar bab akhlak Islamiah. Contohnya mak kita suka mengumpat, suka bertandang dekat jiran, sampai bapak kita balik pun tak masak tengah hari lagi. Kita tegur mak kita, mak kena masak kayah tu mak. Engkau ni sibuk je, kau dulu makan garam, mak dulu makan garam, contoh kan. Derhaka kau, tak dikatakan derhaka. 3 benda tu. So 3 benda ni kita ucapkan pada mak, pada ayah atau pada suami. Kalau kita sebagai isteri, tidak dikatakan kita derhaka. Sebab benda-benda itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam. Tegur je tak tegur seperti kali sepanduan yang dikongsikan oleh bagi Ustaz. Dan kesempatan untuk bersama dengan Ustaz dan sampai ke penghujungnya. Sikit kesimpulan untuk Ustaz sampaikan bersama dengan pendengar, kita silakan. Ibu-ibu ayah saya yang saya doakan dan kebaikan sekalian, tuah dan azam baru kan. Kita perlukan azam, niatlah untuk buat tu benda, tapi kita perlukan juga bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa Melayu kita sebut tuah lah ataupun nasib lah kan. Sebab nasib ni tak nafi. Kadang-kadang ada orang berjaya memang sebab nasib itu, kita tak tahu. Sebab tuah itu, sebab takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahasa tauhidnya. So takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni kita sebagai hamba kena minta.
Allah punya takdir, Allah nak bagi, kita bagi, itu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam Maha memberi. Tapi kita disuruh minta. Nabi yang suruh minta, idza sa'altas fas'alillah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana tuan-tuan guru kita yang terlalu wajar, kan, saya kongsikan kepada ibu-ibu saya sayangi sekalian, minta dalam bahasa Melayu pun tak apa, kan? Dan tutuplah dengan Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak percaya hari ni boleh cuba terus. Kita cakap, ya Allah, aku nak, ni simple yang boleh kita testimoni diri kita, kan. Ya Allah, aku minta untuk sembahyang Zuhur berjemaah pada hari ni, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tengok kejap lagi kita akan boleh solat Zuhur berjemaah, InsyaAllah. Sebab kita minta, dan kita minta takdir itu ditakdirkan pada kita. Itu boleh simple. Kalau kita dah boleh cuba nanti Zuhur ni untuk sembahyang, kita boleh cuba benda lain. Ya Allah, aku nak rezeki Tuhan macam ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus, insyaAllah, kan? Sebab doa itu doa paling Nabi banyak dan baca dalam hidup Nabi ajar pada kita. Dan doa itu punya satu keistimewaan yang cukup luar biasa. So hari ini kita amalkan berdoa. Sebab doa adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa maksudnya permintaan. Minta dengan Allah biar lagi banyak daripada kita minta dengan manusia. Kita minta manusia, ya, kan? Tapi minta pada Allah lagi banyak. Sebab Allah yang suruh kita berdoa, minta pada Allah. Nabi yang galakkan kita untuk minta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tahun baru, tuah dan azam baru kita pada tahun 2016 ini, mudah-mudahan saya doakan, untuk kita semua, Allah SWT berikan kebaikan kepada kita. Lalu harungilah kesukaran hidup kita dengan tauhid. Jangan harungi kesukaran hidup kita dengan keluh kesah, dengan kita jauh pada Allah. Jangan. Kita laluilah. Dan insya-Allah siapa yang bersama mencari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bersama dia. Siapa meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan meninggalkan dia. Nauzubillah min zalik. Jadi ibu-ibu saya yang saya doakan kebaikan sekalian, mudah-mudahan Allah beri kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Silakan Ustaz, itu doa rutin kita, silakan. Kita akhir dengan doa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala kesusahan hidup kami, ya Allah. Berikan bantuan Kamu kepada kami, ya Allah. Jika tanpa pemberian daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa di dalam kesusahan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala hajat dan keperluan kami, ya Allah. Kurniakan pemberian-Mu kepada kami, ya Allah. Jika tanpa pemberian daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa di dalam kekurangan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala kesedihan hidup kami, ya Allah. Kurniakan kegembiraan-Mu dan jalan keluar-Mu kepada kami, ya Allah. Jika tanpa pemberian daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa dalam kebuntuan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami, ya Allah. Kurniakan kepada kami kebaikan di akhirat kami, ya Allah. Dan hindarkan kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempena kami memasuki tahun baru ini, ya Allah. Berikan kebaikan-kebaikan-Mu kepada kami, ya Allah. Kepada anak-anak kami, ya Allah. Kepada pasangan kami, ya Allah. Dan kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang hidup atau yang telah tiada, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amin. Terima kasih bagi Ustaz atas doa yang dapat kita aminkan bersama pagi ini. Semoga apa yang telah boleh disampaikan, khususnya berkaitan dengan azam tahun baru, sikit sebanyak menjadi pegangan maupun mengiringi perjuangan anda bagi mengharungi tahun baru ini, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Dan kesempatan ini kita ucapkan selamat datang kembali. InsyaAllah Ustaz akan temankan kita mesti Pesona Zara seperti biasa 2016, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.